Sebab ada pokok pokok kering, daun kering, ranting berjuntai-juntai dan sebagainya. Agak creepy untuk dilalui pada jalan pada waktu malam. Macam ada usang kat sini. Suluh itu apa? Kat sini ada macam creepy sikit. Tak ada benda pun. Macam apa tujuan dia? Guest house. Buruk lah. Dah macam uzur lah. Mungkin guest house yang telah ditinggalkan. Terasa sejuk lah. Sekejap, aku dengar suara orang. Serius? Okay, Code 21 dia dengar suara orang. Kau dengar macam mana? Dia cakap ke apa? Ya. Aku dengar, hey? Jauh lah. Jauh macam Tapi dekat. dalam hutan ni yang aku dengar. Okay, Code 21 dengar suara hey lah dekat Dia hutan macam, belah. hey, sebab aku suluh tadi. Seolah-olah macam dia tegur aku lah, hey. Aku suluh ni lah macam yang tasik kita cakap tu. Ada orang mancing kot. Ya, ada orang mancing. Ada orang pancing. Ada orang mancing. nampaknya ada orang buat paranormal juga. Ada orang buat rakaman. Ada orang juga. mancing. Ya, dia buat rakaman tu. Aku nampak dia buat rakaman. Ya. Dia mancing ke dia buat rakaman? Rakaman. Dia ada kamera semua. Bukan mancing. Kan? Tak tahu lah sambil mancing ke apa. Sebab macam Chinese lah tadi aku tengok. Aku tengok macam Chinese. Chinese. Tapi dia pun tak kisah kat kita sebab dia pun faham pun kita buat apa. Aku rasa dia orang pun dari paranormal mana. Dia buat tak tahu kan. Dia pun buat sama. Orang aku lah tak ada orang. Aku main solo lah. Aku ingat tadi orang pancing. Pasal kat jabatan selalu jabatan ni memang ada kaki pancing duduk tepi. Duduk mancing. Tu biasa. Okay. Jalan ni agak cantik. Aku tak tahu yang mana. Ada satu video dekat YouTube tu aku tengok ada pokok tombang. Masa tu Mungkin kecil. tahun berapa lah kot. Kabus dia kau ni sikit. Buka Viper. Alright. Sekejap. Okay, suhu dalam. Mana aku suka. Kena panas sikit. Kan? Kalau tak tidur dia di dalam jadi berwak. Okay, ini jalan dia tuan-tuan dan puan-puan. Ni ada start. Okay, ni dah start dah kot. Jalan kecil. Macam tadi jalan besar. Memang besar, cantik, elok. Dan sekarang ni dah start jalan kecil. Dan di sini dia tulis 30 km sejam saja. Okay, dan di sini ada jambatan. Jambatan kot. Dia macam tanah persendirian tu masuk belakang tadi. Okay, kita teruskan lagi perjalanan berjauh berliku. Okay, kalau tengok di dalam maps ni memang berliku-liku jalan dia. Maksudnya ni Bukit Fraser 27 km. Okay, Bukit Fraser 27 km. Kalau tengok di dalam map jalan dia memang penuh liku, kiri dan kanan. So kita slow je lah. Okay, jalan ni memang jalan ni, sampai jalan ni kita rasa macam creepy sikit. Yang tadi okay, jalan ni dah macam awas tanah runtuh di hadapan dan sebagainya. So kita orang nak share pengalaman kita orang lalu jalan ni lah start jalannya yang apa kita tunggu-tunggu. Tadi macam jalan cantik kan. tu lah macam alah betul ke? Ada kereta. Ada kereta ke? Oh, ada macam rumah. Teruskan lah. Ada apa? Apa tu? Depa buat macam camping. Aku nampak tadi ada kereta banyak kat tepi jalan. Lepas tu dalam kegelap lah, tak ada elektrik. Ada macam rumah, Tapi tak ada api apa semua kan? Aku nampak api. Aku nampak api kat dalam. Ada api. Ada api kat dalam. So Dia mungkin orang camping kot kat situ. Camping. Sebab tasik jauh. So abaikan lah kot. Tapi dalam tu dia macam ada kawasan macam larangan masuk. Ada macam pagar kan. Jadi kita teruskan perjalanan kita.
inilah jalan dia berliku. Dia macam korang naik Cameron Highland lalu kot tapak. Macam tu lah. Siapa yang pernah lalu Cameron Highland kot tapak, memang macam ni lah jalan dia, kecil dan berliku. Kalau korang ikut Simpang Pulai, jalan dia besar. Lorong dia besar, ada 2 lorong. Kawasan eko berbahaya di hadapan. Okay, Bukit Fraser, Berbahaya 28 ke berbahaya? km. 28 km sebenarnya dekat je, tapi disebabkan jalan ni kecil dan juga berliku, jadi kelajuan yang boleh dibawa hanya 30 km sejam yang paling laju. Kalau laju daripada tu, itu dah jadi drift. Bahaya lah, bahaya. Seko dia memang tajam lah, jadi bahaya kat pemandu. Jadi jalan ni hati-hati. Okay, ni jalan dia. Jadi berdasarkan cerita yang disampaikan oleh alamak telefon aku tak ada line. Ha? Sama lah, tak ada line. Tak ada line langsung. Telefon kau tak ada line. Terus dia jadi error. Sama lah. Tunggu ada line lah. Allah. Tak pun sekejap lagi aku screenshot. Masa turun. Kai. Aku screenshot masa turun lah. Masa turun tu kot cerita. Bodoh. Kadang-kadang ada line. Tak, dia tak lain. Aku pakai 4G dengan new mobile, lagi barai lah. Hang apa? Messi lah. Messi tak ada lain. Mungkin Selcom ada lain kan. Selalu Selcom kalau ada berjawang, dia mesti ada berjawang kan. Dia ada lah. Nanti dia ada kau screenshot dulu. Aku bawa sejauh gila. Ni tak expect pasal kau nak cerita sekarang. Tapi sebabkan dah yang lain memang tak ada. Jadi siapa yang tersesat kat sini malam-malam nak minta bantuan, lain tak ada. Nak minta bantuan memang susah. Ini salah satu sebab kita review kawasan kita nak bagi tahu lain ada ke tidak, supaya korang ada preparation lah. Bawa burung merpati ke apa kan. So bila korang jalan ni waktu malam, pastikan bawa emergency toolkit kot. Sebab bahaya ni. Jadi apa-apa memang agak sukar lah untuk korang dapatkan bantuan. Sebab line telefon tak ada. Baru nak cerita. Tak train lah. Syok ni kalau cerita jalan gini, syok lah. Kiri kanan ada pokok-pokok tinggi juga lah. Tapi pokok dia ramping-ramping. Dia bukan pokok yang balak-balak besar lah. Pokok yang pokok ni kalau yang hujan dia tumbang ni. Kini jalan dia berumput. Aku tengok satu video yang dia lalu, lepas tu jalan terhalang dengan pokok tumbang. Malam-malam nasib baik dia beramai lah. 2-3 kereta kot. Lepas tu masing-masing turun, alihkan pokok tu. Pokok kecil lah. Pokok besar juga lah. Tapi boleh angkat tapi lah. Batang kecil lah macam tu. Boleh tapi angkat melintang lah. Boleh angkat lah. Itulah satu video yang aku nampak dekat. Jarang lah ada orang buat video dekat sini. Mungkin kalau orang pergi Bukit Fraser Hill ni memang akan lalu waktu siang lah. Malam memang takkan ada orang lalu. Berbeza macam Cameron kadang-kadang malam-malam hujung minggu, kalau kita naik pukul 12 malam pun masih ada kenderaan. 1 pagi pun ada kenderaan Cameron Highland. Tapi kalau macam ni, jalan macam ni tak ada kepentingan kot. Orang akan lalu waktu siang. Sebab Fraser Hill ada apa je, penginapan je kan. Macam Cameron Highland adalah urusan kerja. Satu lagi melibatkan keselamatan lah. Kalau kau bawa wife ke anak ke jalan waktu malam ni, memang tak sesuai lah keselamatan keluarga kan. Kalau jadi apa-apa siang tu, panjang langkah sikit. Kalau malam macam ni, dengan ada hutan di sekeliling, kita kena hati-hati samalah terhadap lain pun adalah satu isu lah. Isu yang agak besar lah. Sepanjang kita orang lalu kat jalan terpencil, selalunya memang keadaan lain lah. Yang ni rasa macam first time. Tak ada line telefon langsung. Memang naik ni terus naik. Apa tu orang kata, memang dia naik palang tu. Hilang pun. Ada. Kau dah ada?
kau line Maxis lah. Dia line internet ke ada line sekadar line dia? Sekadar line. Okay. 4G aku tak menyala. Dia ada sekadar line je kot. 2G line. je, 4G, tapi 4G internet tak ada. Okay, kalau ada line pun mungkin untuk kecemasan telefon lah. Untuk telefon lah. Kalau untuk internet memang tak ada. Kau nak cari komen ke, nak search kat Google, memang tak boleh lah kan. Kau kena call emergency lah untuk orang yang melalui jalan ni. So jalan ni, kalau kita orang sudut pandang kita orang, kita tak tahulah apa yang nampak kat kamera ni. Memang agak rare lah. Sebab tu pun sebab ada pokok pokok kering, daun kering, ranting, berjuntai-juntai dan sebagainya. Agak creepy untuk dilalui pada jalan pada waktu malam. Cakap macam masa. Okay, so kita orang tak nampak lagi apa-apa yang ada di bahagian hadapan ni. Cuma hanya ada hutan tebal sahaja. Dan ikut maps ni masih berbaki 23 km. Actually jalan ni bahaya lah bagi aku. Bahaya. Sebab ada pokok yang aku tengok melintang jalan ni, tapi di atas lah. Pokok tumbang. Kalau waktu macam cuaca tak elok, aku sarankan korang patah balik lah. Sebab bahaya. Dia berbeza dengan jalan yang lapang dan sebagainya. Okay. Dia tak ada line balik lah. Ada line balik. Ini first time aku naik Brazil Hill lah. Tak ada experience pun melalui jalan ni. Kita orang memang tak pernah lalu. Kepentingan nak naik. Tapi aku one day memang nak macam bercuti kat Brazil Hill ni. Sebab dia, kalau ada satu video tu, pagi dia macam kat luar negara lah. Dia punya apa, sejuk. Dia punya sejuk tu. Dia punya apa, one day memang bercuti. Memang teringin lah nak bercuti dekat Brazil Hill ni. Wow. Kalau tengok filem kan, macam apa, rare. Kat Malaysia mana ada sangat dia macam ni. Struktur bidaan dia semua. Dia menunjukkan pukul 1.42. So kali ni kita orang berdua je. Kita orang minimum berdua, maksimum berempat. Penuh kita. Itu kita orang punya prinsip lah. Kita tak ada buat beramai-ramai dua kereta. Sebab kita dah review jalan memang. Dan beramai-ramai pun borak je tapi. Sebab ya boring kalau jalan. Kalau seorang memang tak lah atas faktor keselamatan. Jika berlaku apa-apa yang tidak diingini. Panjangkan sikit. Kalau seorang bahaya. Okay. Oh, ni pokok. Pokok tinggi. So Ni pokok dia halus-halus, lepas tu tinggi. Dia bukan pokok balak besar. Dia bukan pokok tebal. So pokok kecil-kecil. Dia pokok halus-halus, betul tinggi. Dia macam, kenapa dia gitu kan? Mungkin kawasan bukit. Kalau ikutkan macam kawasan bukit ni, dia punya pokok memang macam tu. Dia makin tinggi, pokok makin kecil. Mana ada pokok tinggi, pokok besar kat atas bukit. Bila korang naik, sebenarnya kalau belajar sains pun, dia makin tinggi, dia makin kecil pokok. Mungkin lah kan, mungkin tak tahu lah. Okay, ni jalan dia. Sebenarnya aku nak cerita ni, tapi sebabkan tunggulah internet dulu. Kalau ada, aku sambil cerita. Kan kau ingat cerita tu?
Oh tak sedap. Sebab Tak dia cerita sedap. Dia, Dia cerita, punya dia cerita punya sedap. cerita sedap. Kalau aku cerita tak sedap. Jadi aku nak baca. Jadi ada apa? Jadi tokoh tambah. Aku tambah tu mungkin nak tergelak-gelak tu. Jadi kena tengok balik cerita tu. Sayang tak print screen tu ni. Tunggu line dulu. Wah, setakat jalan yang creepy ni memang tak ada kereta turun daripada Fraser Hill. Okay. So daun-daun kering penuh di tepi jalan ni. Dan so far jalan ni masih elok lagi lah. Dia tak adalah sampai kita orang rasa macam berlubang-lubang banyak sangat. Jalan elok, lah, okey. cumanya jalan ni disebabkan pokok dia berada tepi-tepi, banyak daun-daun kering, ranting-ranting kering berada di tepi jalan lah. Kalau nak lalu kereta tak ada masalah, boleh naik tak ada masalah. Cuma jalan dia memang kecil. Memang kalau ada kereta di hadapan memang tak boleh potong lah. So macam mana driver rasa apa, bawa penat ke macam mana pengalaman? Rasa letih? Okey lah. Jalan macam ni aku pernah lalu. So macam masih tak rasa rare lah. Jalan yang liku-liku macam ni. Kadang-kadang orang jadi letih bawa berliku-liku ni sebab steering kan, main brake dan sebagainya. Power steering tak ni lah. Bukannya isu sangat lah. Aku pun satu sebelah tangan je ni. Tu pentingnya kereta power steering ni. Tapi jalan ni memang tak boleh buat laju lah kan, 30 kot, 30 paling maksimum lah. Dan bahaya. kalau siang pun Yes. memang digalakkan jangan bawa laju lah. Sebab Takut kereta bertemu. kalau kat depan tu memang susah. Memang kena berhati-hati lah. Dah lah jalan terpencil je ni. Kalau apa-apa jadi memang leceh lah. Okay. Tengok line telefon. Tak ada, masih tak ada. Aku pakai line yang Ini mobile. agak first time lah aku jalan yang agak panjang tak ada line. Dia orang tak buat pecawang kat sini Tadi kepentingan. Sebab biasanya aku ada lalu juga kawasan-kawasan macam ni. Tapi line tu ada lah. In case kalau ada apa-apa boleh call. Tapi yang ni memang dahsyat, dia bagi tak ada line langsung. So korang yang nak menggunakan jalan ni, well prepare lah untuk korang punya Kecemasan. kecemasan. Jika berlaku sebab apa-apa. tu better orang tak prefer lalu malam lah. Memang bukan malam, memang bukan untuk lalu lah. Sebab line telefon pun tak ada. Yang tu isu paling besar lah yang kita nampak. Sebab panjang jalannya ni. Kalau kita pergi ke depan sikit, ada sekejap tak ada, macam tu boleh terima lagi kan. Kalau kita apa-apa jadi, kita jalan sikit ke depan, dapat line, okey lah. Ini sepanjang jalan, jalan yang agak panjang masih tak ada line tu salah satu isu yang paling besar. Struktur jalan okey, baik, cuma line tak ada. Setakat ni first time kot aku lalu jalan yang tak ada line panjang-panjang ni. Okay, aku ada dapat komentar yang dia tanya kat kita orang ni lah kan. Dalam video yang first tu, dia tanya, andai katalah kalau kita orang kereta jadi apa-apa di tengah hutan belantara yang tak ada apa-apa, dalam keadaan lampu pun tak ada, jadi dia tanya apa yang kita orang akan buat. Jadi kau nak jawab ke aku nak jawab? Kau jawab dulu lah. Aku Okay, dah, akan okay. jawab. Kalau dulu sisi pandang aku akan jawab, kalau berlaku kecemasan, contoh kereta berada dalam kerosakan dan sebagainya, kita orang mungkin akan tunggulah kot sampai pagi, tunggu sampai pagi, duduk dalam kereta sampai pagi. Bila pagi tu, sebab isu dia macam ni, bila korang jalan pada waktu malam macam ni kan, kalau jadi apa-apa, dia bahaya kot. Bagi aku macam binatang dan sebagainya kalau nak cari bantuan. Jadi kalau andai kata terjadi situasi macam tu, aku mungkin akan stay sampai pagi. Bila dah pagi tu, baru akan fikir apa yang perlu dibuat lah.
Sebab waktu tu lagi mudah kita punya pergerakan tu. Kalau malam macam ni dia akan jadi bahaya kod lain pula, kan? Okay, bagi jawapan kod 21. Pada aku berpegang pada Macam mana kalau jadi? setiap kesusahan ada kesenangan lah. Tu aku pegang pada ayat Quran, babe. Dia macam ni. Kalau jadi apa-apa Kalau macam kita takut, kereta rosak sebagainya, kita takut something kan, kita tak buat something. Okay. So kalau kita takutkan benda tu, aku pun tak buat. Ini kerja bodoh lah. Tapi kalau benda tu berlaku kan, tak, contoh macam kereta rosak, kereta macam rosak, kata, kereta apa rosak. apa yang kita orang akan buat, apa akan buat bila dalam keadaan macam ni lah? aku akan that time baru buat keputusan. So aku tak fikir pun kereta aku rosak. Tapi bila rosak, kalau andai kata rosak, tunggulah apa yang aku buat. Dan aku memang just spontaneous punya orang. Aku tak takut berada di mana-mana. Tapi kalau berlaku something, time tu kita bertindak lah. Sebab tu Tuhan bagi akal. Ni jawapan aku lah. Tuhan bagi akal, kau fikirlah apa yang kau perlu buat. Gitulah aku punya tindakan kan. Aku tak semestinya kata aku stay. Kemungkinan stay dalam kereta kan, tunggu sampai pagi. Kemungkinan aku akan jalan. Kalau kereta tak ada air ke, aku akan cari-cari air bersekitar dekat-dekat. Tengok lah macam mana. Tapi yang paling memilukan tak dapat call. Macam kalau biasanya aku selalu kereta rosak, tapi aku dapat call orang kan, dapat WhatsApp, tanya macam mana kan, dapat Google. Kalau yang ni memang rare. Yang ni, tapi jawapan aku tetap, kalau terjadi apa, nanti idea akan datang. Dan idea tu lah aku pakai. Yang tu lah jawapan aku. Aku tak tahu, tak ada jawapan yang spesifik lah, sebab benda tu belum berlaku. Ya. Itu pegangan aku lah. Tapi walau macam mana pun, tetap ada penyelesaian dia lah pada aku. Sebab Tuhan tak bagi masalah tanpa penyelesaiannya. Yes. Itu jawapan aku lah. Okay, diharapkan soalan itu dijawab dengan jelas. Okay. Ada. Okay, ada yang kata nak join kita. Kalau kau perasan video kat ni, memang ada. Tu apa pendapat kau? Apa pendapat Farhan Jamal? Macam mana nak kata? Nak join lah. Sebab kita orang pun buat dalam keadaan yang tak berapa nak dirancang sangat, berdasarkan kekosongan waktu. Jadi kita orang bukannya buat benda ni macam fix, ada jadual dan sebagainya. Jadi kita orang buat, kalau rasa nak buat, kita orang buat. Jadi macam tu. Jadi bila orang nak join tu mungkin agak sukar lah kalau nak join. Sebenarnya nak join tu macam mana nak kata, sukar lah, agak sukar. Pasal kita orang tak ada jadual yang spesifik. Kita orang rasa nak buat video, kita orang buat video berdasarkan kelapangan waktu lah. Macam video sebelum ni pun dia cakap, benda ni adalah sekadar hobi kita orang. Jadi bukannya sekadar, memang kita orang setiap-tiap masa nak buat kan, berdasarkan kekosongan waktu lah. Kita orang kerja juga. Benda ni hobi rakam. Macam mana Code 21? Pada aku, itu alasannya tu kan. Padahal kalau orang betul-betul berminat, dia buat dah. Dia mesti tunggu kan. Kalau orang betul-betul berminat. Tapi Ha. itu, kalau jawapan Farhan Jamal tu jawapan alasan. Ya. Tak nak bagi orang ikut. Pada aku, jawapan Tak ikut? jujur aku, kita orang adik-beradik, MFJ nama masing-masing. Muhammad F, lepas tu Jamaluddin nama bapak kita orang. Orang ni orang ni je yang layak ikut. Ada juga saudara aku nak ikut masa aku buat konten yang kedua tu, video Ladang Sungai Bekor. Tapi sorry lah, sebab aku tak berapa yakin dengan orang luar lah kan. Aku yakin dengan MFJ sendiri. Takut nanti korang nak patah balik ke. Ada payah kat kita orang pula kan. Yang ikut, yang buat konten dengan aku dah yakin dengan dia orang, aku kenal dia orang. Kalau yang lain-lain, tadi pun housemate aku nak ikut kan. Dia tanya, boleh tak aku takut nak patah balik lah. Aku duduk belakang, aku senyap je lah. Aku takut terjadi apa-apa kat dia. Kalau MFJ ni, aku yakin orang-orang dia macam mana. So pegangan kita pun aku dah sembur dengan pegangan lah. Kita orang ada pegangan sendiri buat benda ni
memang kita orang tak, bukannya ustaz, tapi pegangan tu ada. Sebelum mula ni memang kita ada pegangan kita. Kalau jadi apa nak buat. Tapi kalau bila orang luar masuk, kita takut dia punya pegangan tu goyah. Itulah problem lah. Sebab tu setiap kali konten ni, tak tahulah Farhan Jamal kalau dia jemput orang lain. Tapi kalau aku takkan jemput selain MFJ. Saya adik-adik aku yang ada dekat video pertama 4 ekor tu. Ataupun yang kalau ada yang FJ yang lain yang sudi nak ikut, tapi dia orang dah apa, dia orang lagi tua daripada aku, yang dia tak, mungkin tak ikut kot. Itulah apa, kerana kenapa kita orang tak jemput, kita takkan jemput lah kot, kerana korang bukan MFJ. MFJ kita orang takut jadi apa-apa kita takut apa-apa. Kita bawa separuh jalan, kau nak balik pula dah. Tak pasal, tu jadi masalah. Kalau MFJ yang buat hal, aku lempang je. Adik-adik aku nak lempang. Luar sebab kan. So jangan terasa hati, kita orang memang buat konten untuk korang. Cuma kita orang tak ada buat macam sukarelawan ke apa. Yang tu memang tak ada lah. Memang tak payah tunggulah. Tapi kalau korang berminat, ada je apa paranormal lain yang jemput dia punya follower. Yang tu macam aku sebut lah, apa AY apa benda tu, ada lah kat YouTube, AY Studio. Yang tu dia ada jemput dia punya, siapa nak ikut dia ada offer lah. Macam kita orang memang tak ada lah untuk konten kita orang. Kalau Farhan Jamal dia ada nak jemput, aku tak tahu lah. Tapi untuk aku, Code 21, kalau aku yang manage, memang tak lah. Sebab ada memang aku dah nak pergi ni, ada orang nak ikut. Aku tolak lah dia punya permintaan tu, sebab takut jadi apa-apa kat dia. Macam aku yakin yang MFJ, yang kalau orang lain tu aku belum tentu lagi kan. Harap jelas lah. Sebab ya, ada 2-3 aku baca nak join. Sebenarnya aku ada jawab dekat apa video sebelum ni, Jalan Silong. Tapi Jalan Silong aku tak release lah, sebab Jalan Silong tu dah tak seram. Adik aku tu buat konten Jalan Silong. Jalan Silong tu aku terasa sangat tak seram, sebab masa yang dulu punya video dia masih gelap. Sekarang dia dah jalan yang Silong yang banyak insiden tu, dia dah lampu dia dah terangkan, dia dah banyak apa. Memang dah tak datang seramnya. Aku ada jawab lah apa question-question korang kat situ, tapi video tu tak release lah. Tu je lah. Yang ni aku jawab lah untuk yang bertanya boleh join ke tidak. Rakam dah tu. Baik kan? Dia tak mendongak kau tau. Dia sebab aku backup pakai aku punya ni, kamera ni ada ni. Dia tak mendongak maksudnya? Maksudnya okey kot, sudut pandang. Sebab dia punya apa tu, screen dia barai lah. Macam aku punya ni memang jelas sungguh, tapi dia makan gigabyte banyak sangat. Tapi tengok mana yang nanti aku boleh edit. Okey, macam aku sendiri lah Farhan Jamal, aku memang tak akan jemput orang kot. Tu yang aku pakai alasan ni. Memang bukan tak nak jemput lah, pasal waktu dan sebagainya. Tak jemput pun pasal apa kan. Dah balik ni. Tadi sampai mana tu? Buat ni berdasarkan apa? Saya tak ingat lah. Lama je 29 minit 14 kilo. Tadi 27 minit. Mungkin jalan ikut ikut kelajuan kereta. Aku makin slow lah maknanya. Borak-borak slow. Apa lah. Tapi 14 kilo 66 14 kilo lagi. Okay, 14 kilometer lagi nak sampai. Sebenarnya jalan ni kalau ikutkan tak jauh, tapi sebabkan jalan dia kecil, berliku-liku, jadi dia jadi panjang masa untuk berjalan. Dan tak, macam aku cakap tadi, dia paling laju pun 30 km boleh bawa. Kalau bawa lebih daripada tu memang agak bahaya lah. Okay, jalan ni kalau seorang creepy lah. Bahaya lah, bahaya. Lagi apa persoalan orang tanya
Yang kita boleh jawab, kita jawab. Sekarang nanti haters lah, Q&A. haters kata bodoh tu. Allah, haters. Apa, ya kita nak jawab lah. Ini kita orang punya minat. Kalau sebab ada orang naik roller coaster, lepas tu dia muntah kan. Tak boleh cakap dia bodoh, dia minat nak naik benda tu kan. Sebab ya, apa-apa terjadi, kemungkinan kerosakan pada roller coaster semua menyebabkan kecederaan teruk kan. Tapi kenapa dia nak naik? Macam itulah dia punya prinsip tu, macam itu. Kita ni, kalau aku tidur, aku boleh tidur, memang selesa lah tidur, tapi hati aku meronta-ronta nak ikut jalan, nak buat benda ni. So aku kena ikutkan lah hati aku tu. Itulah dia punya. Dia kenapa minat tengok. Jangan kata bodoh lah. Tak baik lah kata bodoh kan. Bodoh lah apa buat kerja bodoh lah, baik kau semayang lah apa. Betul lah. Tapi hidup ni memang kena ada cabaran lah. Kena ada buat something yang kau nak buat kan. Kita bukannya buat benda-benda yang mengarut sangat, bukan bogel. Apa kan. Tapi kita orang buat benda baik juga. Kita orang review kawasan. Okay, kita orang, contoh kita bagi info, memang tak ada layan kat sini. Tu salah satu info yang bermanfaat juga untuk korang juga kan. Kau ada satu hari nak naik, boleh tengok video kita orang. Boleh lah. Lepas tu boleh lah buat keputusan nak naik ke tidak. Jangan kata bodoh macam pandai sangat je. Kalau nak tengok apa aku buat kerja pandai, subscribe Code 21. Situ aku ajar programming itu kalau nak tahulah aku ni bodoh ke pandai kan. Alah, bagi aku yang komen negatif ni, dia sebenarnya nak perhatian. Pasal dia nak perhatian tu, dia komen negatif kan. Actually kita orang tak kisah pun kalau nak komen negatif ke. Macam bagi aku sendiri lah, Farhan Jamal, orang komen negatif ke, orang positif, aku tak heran. Pasal apa, satu sen pun. Pasal aku akan buat benda yang aku minat. Orang nak komen, nak condemn, nak tu sekati lah. Aku ada pegang satu perkataan tu, di mana kalau perkataan tu dipegang, yang aku pegang lah ayat tu kan. Dia kata, biar mati mencuba, jangan kita mati kecewa. Maksudnya hidup kita ni, kita nak cuba tu biar kita, kalau mati pun dalam keadaan mencuba tu lah. Jangan kita mati dalam kita kecewa. Tak, macam kita nak buat tapi kita sampai ke sudah tak buat pun. Akhirnya kita kecewa. Kalau tahu waktu aku muda tu aku buat lah macam ni macam tu lah. So waktu tengah kita orang young and dangerous ni, kita orang buat lah. Sebab daripada hati sendiri nak buat lah. Bukannya memang one day aku akan buat benda ni, one day aku akan buat. Ini laginya. So kita orang dah tua ke belum tentu lagi nak buat kan. Sementara dibagi kesihatan, tubuh badan, rasa masih muda, kita orang buat video yang macam ni. Nanti kalau akan datang, kalau kita tak buat, kita mungkin alah dulu masa muda-muda, orang cerita pula, anak muda cerita kat kita kan. Kita akan rasa, oh dulu Atok nak buat macam tu. Atok dulu nak buat macam tu kan, tapi tak buat apa pun. Dan kau nak sembang dengan orang muda waktu akan datang. Jadi sekarang kita orang buat lah. Itu je. So macam aku tak kisah pun orang nak kata apa. Okay, kat tepi ni ada macam ada tokong. Okay, nampak kot video sebelah kiri ni ada macam tempat sembayang, tapi aku tak pasti. Sebab aku tengok tadi, kalau nak kata tokong Hindu, bukan tokong Hindu, nak kata tokong Cina, bukan tokong Cina. Pasal tak nampak apa nak kata identiti tu. Tapi dekat situ aku nampak memang ada macam tempat dia nak. Tak nampak macam tak nampak, tak jelas. Tokong Cina kita kenal lah, merah-merah. Betul tak nampak juga kat tepi kereta tadi. Okay, ada pokok kat tepi ni, daun ya. Mungkin ada dahan yang tumbang tapi tak masuk sampai ke jalan lah. Cuma dia punya daun dia masuk ke jalan. Okay, sekarang ada lagi 12 km dan untuk sampai ke destinasi. Dan masa yang dia ambil dalam match ni dikira dalam masa 24 minit. Okay, aku perasan bila lalu dekat sini kan, bila lalu dekat kawasan ni, banyak papan tanda yang dia tulis dilarang masuk. Aku tak tahu apa sebab dia tulis macam tu. Dia tulis dilarang masuk lah.
sama ada mungkin bahaya binatang buas dan sebagainya, ataupun wallahu alam, tak tahu. Biasa dilarang masuk ni kawasan orang, kawasan apa? Dalam tu mesti ada benda. Dalam apa? Ataupun bahaya ke apa jalan tu. Bahaya. Pelik jugalah pasal jalan ni kan. Jalan macam hutan tepi-tepi ni. Banyak papan tanda tu ditulis dia lekatkan di ke pokok, dia tulis dilarang masuk, dilarang masuk. Actually tak tahu apa tujuan dia. Aku tak tahu kalau orang hiking ke apa, tapi siapa yang tahu boleh komen lah. Siapa yang tahu boleh komen di bawah. Apa tujuan tulis dilarang masuk. Aku pasal banyak. Cuma kalau aku rakam belah kiri ni tak berapa nak nampak lah, pasal tak ada cahaya kan. Tapi dah banyak kali aku tengok papan tanda dilarang masuk, dilarang masuk. Dia masuk tu masuk ke mana kan? Kalau tepi ni memang hutan lah. Boleh ingat lah kalau macam kawasan air terjun dan sebagainya. Orang tahu boleh komen lah kat bawah. Okay, so kita dah sampai lagi 11 km. Okay, ni papan tanda dia. Bukit Fraser lagi 13 km. Okay, ni persoalan sebab tak boleh nak baca ni. Kalau boleh baca kat komen lain tak ada, internet tak ada. Kalau boleh baca aku boleh jawab lah sedikit sambil berjalan ni kan. Kami akan jawab lah mana-mana persoalan yang boleh dijawab. Yang tadi tu pun yang aku teringat. Ni pun dilarang masuk sebelah kanan ni. Banyak papan tanda dilarang masuk, tapi just dilarang masuk lah. Kau perasan aku tak perasan. Aku tumpu kat jalan. Mungkin sebab Kod 31 dia tumpu pada jalan. Sebab aku tengok keliling ni. Jadi banyak. Dan pelik lah pasal dia tampak kat Dia ada simbol tadi tu. Ada nampak simbol tu. Aku nampak simbol dia, tapi telah halang pokok. Atau sekali lagi kita tengok, kita berhenti Sat. Tengok dia larang masuk tu. Kenapa dia larang masuk? Sebab jalan Okay yang ni. Kau boleh suluh Suluh. Kau pergi depan tu, kau suluh di depan sikit sebab kamera dia kena dekat. Okay, sekejap kita baca. Hutan simpanan kekal dilarang masuk. Kemungkinan pemburu kot. Okay, ni dia. Okay. Dilarang masuk hutan simpanan kekal. Hutan simpanan kekal. Mungkin okay, ada pokok. Ada pokok. Wow. Ni agak ni kare lah. Ganggu lah. Ni buluh ni. Kalau langgak ni kita masalah. Okey, kemungkinan dilarang masuk tu adalah amaran kepada pemburu kot. Siapa yang nak cari-cari kayu, akar-akar kayu ke apa, yang benda tu mungkin dijaga lah. Dilarang lah, pasal larangan kan. Tak boleh sembarangan dan sebagainya. Mesti minta izin dan sebagainya lah. So okey, dapat kat situ. Dia simpan tongkat ali ke apa kan. Kan kau ambil habis tongkat ali dah dekat sini. Ya, macam Hazanah yang kacau lah. Hutan simpan kekal. Dia tak nak kacau apa yang dia ni. Okay, ini kan berbenda kan. Dia yang masuk banyak sangat. Siapa dia nak masuk? Tu persoalan yang dah dijawab. Kot sebenarnya ada je orang lalu sini baik. Siapa dia nak masuk ni kan. So dah jawab kot soalan tu. Aku rasa itulah jawapan yang paling sesuai pun. Okay, dekat sini ada papan tanda petak meranti bukit. Kawasan hutan mempunyai nilai pemeliharaan yang tinggi. Okay, jalan lah. Mungkin ada kayu-kayu yang mahal kat sini. Sebab tu dia tulis dilarang masuk. Maksudnya dia ada papan tanda hutan simpanan kekal. Maksudnya kat sini mungkin ada hazanah yang berharga lah, yang mungkin kalau korang ataupun siapa-siapa pemburu ke mencari mana lah, mencari herba ke apa kan. Kayu kan. Jadi kawasan ni bukan ada pokok tumbang tepi kanan. Bukan pokok tumbang, dahan tu menghalang jalan. Ini sebab hujan lah mungkin dia apa. Dan alhamdulillah malam ni cuaca agak baik. Rezeki kita orang lah. Sebab kalau malam hujan macam ni kan, aku rasa kalau hujan aku tak lalu. Tak lalu. Mungkin tak lalu. Pasal dia jadi bahaya. Bahaya dari sudut keselamatan.
Okay, kat depan tu ada cahaya, ada lori. Ada lori. Okay. Ada lori lalu. Lalu. First time. Okay, dah panjang kita orang jalan ni pertama kali lori lalu. Mungkin sebab dia hantar barang kot. Dia Lalu pun, dekat lori dia pun ada la ilaha illallah. Dia maknanya orang Islam yang bawa. kalau macam Cameron, malam-malam korang lalu lah, malam-malam pukul 1, 2 pagi, memang akan ada lori yang lalu waktu malam. Diorang hantar barang naik ke atas Cameron tu, macam sayur ke kan, ikan ke apa. Sebab aku pernah lalu dalam Cameron, ke arah Cameron waktu malam. Tapi kalau jalan ni, mungkinlah lori tadi dia hantar apa, stok ke apa kan, ataupun dah lepas hantar stok ke, ataupun dia bawa turun stok ke. Kau ada tanaman-tanaman kat Dia Bukit seorang ke tadi? Tak pasal lah. Tak pasal gelap. Gelap. Dalam mana nampak. Okay, tapi itu je kenderaan pertama yang kita jumpa. Itu first kenderaan lah. Tu pun lori sebab kerja kan, mungkin Kerja lah. terlalu hujan dan dia pun mungkin dah biasa tu. Dah biasa dah tu. Selalu lori engineer angkat stok lah, angkat stok barang, buat turun ke buat naik. Sebab kalau macam pasar pagi-pagi, diorang kena ada stok macam sayur apa kat pasar pukul 5 pagi tu dah kena ada lah. Pukul 3 pagi pun dah kena ada. Diorang buat turun sayur kan. Okey, lagi 9.1 kilometer. Mungkin kita orang akan rehat sekejap kat Bukit Beza tu sekejap. Ambil angin Zat. Ambil angin sekejap. Aku cakap Sat ni, cakap Kedah ni aku tak faham pula. Sebenarnya aku asal cakap Johor, tapi dah lama berasimilasi bermustatin dekat utara tanah air. Jadi aku pun ikut cakap utara lah. Sat ni orang tak faham Sat tu. Sat universal Sat tu sekejap. Sat universal lah, aku faham lagi. Kamu faham lah. Sebab movie lah yang buat kita faham. Kalau setakat apa bahasa Indon tu, Indonesia, banyak je kita faham. Sebab masa kecil-kecil memang tengok apa, ACTV ya, memang itu pun kita orang tadi buka rancangan gen tayangan. Siapa pernah tengok? Buka tayangan. Itu macam paranormal Indon lah. Itu kan selalu tengok masa kecil-kecil. Yang premier lah, yang macam kita Uncle Seekers masa kecil-kecil tu. Kita Seekers, dia uka-uka gentayangan. Buat uji lari, uji nyali. Tinggal orang sebagainya kan. Kita orang suka lah tengok benda tu. Dia macam kecil. Lepas tu kita kan condemn tau. Apa? Apa ni tukung? Alah, beria lah buat apa. Yes. Nampaknya dah start ada rumah-rumah. Okay, tandas awam. Tanda awam yang tak ada digunakan. Tanda awam? Tanda awam. Dia tulis tanda awam. Apa? Ni macam kawasan parking. Ni pondok. Sebab nice. kamera aku tak boleh nak campakkan je lah, melainkan kalau suduh. Wah, kita jalan. Aku ingat dah nak sampai. Balik kan kita rakam ni. Macam ada usang lah sini. Suduh kita. Okay, kat sini ada macam creepy sikit. Tak ada benda pun. Macam apa tujuan dia? Guest house. Buruk lah. Dah macam uzur lah. Mungkin guest house yang telah ditinggalkan. Wah, ada jabatan gantung. Okay, kat sini ada jabatan gantung yang aku ingat dah reput tu jabatan ni. Reput dah ni. Kau rasa kukuh? Masih boleh jalan lagi. Dan tepi tu gaung lah. Jadi tak nampak lah. Malas. Macam penyakit lah kalau nak. So di sini dah sampai ke sempadan negeri Pahang Darul Makmur. Aku ingat kita dah sampai Bukit Beza punya daerah ni. Cuma kita belum sampai ke destinasi lagi lah. Okay, ni dia sempadan
Mari, selamat datang ke Bukit Fraser. Okay, selamat datang ke Bukit Fraser. Nampak tak Bukit Fraser? Dah sampai pintu gerbang lah. Selamat datang ke Bukit. Maksudnya kita orang dah sampai lah. Dah sampai lah. Dah sampai lah. Ni kita ramai buat video ni. Belok kiri lah. Terus ni ke Raub. Ke mana ni? Kiri dia ke kanan? pusing kan? Ha? Kiri. betul. Jalan sala untuk naik saja. Oh, sebelah sana turun ke? Okey. Jalan sala untuk naik saja. Sana mungkin jalan turun. Dia ada dua jalan ni. Betul. Betul. Sana turun. Sana turun tak? Suruh sikit. Oh, turun. sana dia ada dua jalan Sana jalan belah turun. Sini jalan belah naik. Yang ni Bukit Fraser. Suruh sikit Bukit Fraser Raub ni. Ni yang depan sana. Okey, ni Bukit Fraser Raub. Dia ada dua jalan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kiri ni untuk naik, kanan tu untuk turun. So, Okey. kita akan, kalau ada tempat singgah kita akan turun sekejap. Nanti kita akan nanti ada aku rasa ada bangunan kat atas ni. Kita pergi saat duduk sekejap. Lagi pukul sekarang pukul apa dah? Panjang juga dia punya apa? Jalan. Tak apa, kita redah. Sekarang dah dua suku dah. So mungkin pukul 3 tu kita orang turun lah. Kalau kita orang sampai awal, pukul 3 tu kita orang turun. Mungkin akan sampai pukul 4 lebih ke bawah. Okay, ni jalan dia. Rare lah. Jalan ni satu lorong Yang tadi dua lorong. Satu lorong selamat sikit lah. So sebenarnya dah masuk daerah Bukit Fraser. Tapi actually jalan walaupun kalau malam-malam ni agak creepy juga. So sepanjang kita orang lalu tadi tak ada apa-apa perkara yang berlaku. Kita orang tak nampak benda-benda nampak yang apa-apa atau dengar pelik-pelik. apa-apa pelik-pelik dan sebagainya. Cuma aku nak tengok line telefon apa dia. Hanya ada cerita aku nak ceritakan tadi. Mungkin kita akan cerita waktu turun tadi. Print screen dulu saya Tak siap. boleh lah, internet tak ada. Mobile barai lah. Hang bawa. Masa Maxis ada tak? Maxis ada. Nanti lah kita naik tu. Ada. So aku ada line Maxis yang kat handset satu lagi. Dapat buka komen tu cukup lah. Kalau Selcom mungkin kuat lagi kot. Okay, dah masuk ni. Nak sampai ke pekan dia kot. Dia punya macam rumah dia yang kat atas ni lebih kurang 7.3 km. 16 minit. Jauh lagi lah. Tadi bas sampai persimpangan dia saja. Nak sampai ke tempat tu lagi 7.3 km daripada simpang Bukit Fraser ni. So kalau jalan ni malam-malam pun wah, rare lah. Tak lah, tadi ingat dah sampai tempat tadi tu. Sampai dah kan. Dah sampai kat rumah-rumah yang Inggeris kan. Dah ada. Punya kena redah lagi 7 km. Ada orang buat barbecue ke malam-malam. Dah ingat nampak macam itu lah. Tapi jalan ni kecil lah. Memang kecil. Jalan ni memang kecil lah. Okay, so kita orang akan ke Karak highway lama. Highway lama. Tak pernah lalu lagi. Pernah lalu? Sama dengan aku tak pernah lalu. Biasa lalu yang Karak highway yang highway apa baru lah. So Karak ni Aku pun tak tahu jalan dekat mana. Kau tahu? Aku rasa dia tembus ke Aku takut kalau kita cari ke Bentong. Dia terus pergi yang Terus highway Karak yang jalan yang tak sepatutnya. Yang biasa tu. Tapi kita tengok esok. Sebab aku rasa aku dah decide lah. Dia akan tembus ke Bentong rasanya. Cerita jalan Karak ni memang legend lah. Untuk Malaysia tahu. Tapi kita tak tahu lah pada zaman sekarang kan kot ada lampu jalan pula ke apa kan. Sebenarnya Bagi malam kita ni nak kalau mengikut plan kita nak pergi jalan Puncak Alam. Tapi jalan Puncak Alam tu dah tak seram lah rasanya. Kot-kot lah. Aku yang tak tahu jalan yang seram tu kat mana. Sebab jalan Puncak Alam orang kata popular juga kan. Seram kan. Siapa yang tahu jalan Puncak Alam seram ni kat mana? Share sikit. Tolong share lah. Sebab aku cari-cari macam betul aku pernah lalu siang, aku pernah lalu malam sikit, macam tak seram pun. So aku tukar lah, sama ada jalan Bukit Tungku ataupun jalan ni lah kan. Tapi jalan Bukit Tungku tu pula terang pun sama terang.
Dan ada video, case video yang cuma ada yang penampakan lah. lidah tu patah balik kan. Yang tu okay, kita buat. Lepas tu fikir-fikir balik, dia tak berapa creepy lah jalannya. Sebab terang satu, lepas tu pendek kan. Pendek sangat. Macam buang masa lah pada kita orang. Alang-alang jauh, biar jauh kan. Biar apa, bermanfaat lah. Tapi mungkin akan lalu jugalah. Kalau kita orang dah tak tahu sangat. Kalau free, kita lalu je jalan tu. Yang penting korang komen lah. Kalau korang next, berdasarkan komen-komen korang Raya Haji, insyaAllah kita akan pergi jalan Jemeluang. Sebab ramai yang suruh Jemeluang. Kita akan lalu jalan tu untuk Raya Haji. Raya Haji, ramai yang balik kampung. Kita akan balik kampung. Dan aku untuk konten Jemeluang tu kita akan berdasarkan komen korang lah. So kalau korang rasa ada jalan yang seram, just put dekat komen lah. Kita orang baca sebenarnya korang punya ni. Korang punya komen. So jangan segan-segan lah nak komen. Komen jalan yang korang nak share cerita lagi sama bagus. ada pengalaman korang ke Yang jalan kita orang lalu tu, korang nak share cerita korang sebenarnya pernah ada pengalaman di situ, korang cerita je lah. cerita je kat komen. Macam untuk orang lain mungkin dapat manfaat daripada cerita korang tu, berhati-hati dan sebagainya. Sebenarnya jalan yang kita orang lalu, yang video first pun ramai orang cerita. Tapi ada juga orang cerita sembang. Malah aku nak cerita sembang kan. Kita hormat cerita orang lain tu sebenarnya. Tak payahlah kita nak condemn kan. Dia situasi orang, dia kena time tu. Kau tak kena, kau mungkin kena time lain. Tantang kau kena jalan highway biasa pun kau mungkin kena kan. Benda ni tak tentu. Kalau orang tiap 10 kereta 10 kena, pakat tak lalu lah jalan tu, tak ada orang lah lalu. Tutup terus lah. Dia tak semua orang akan melalui kan. Cuma orang share pengalaman, orang cerita lalu jalan tu, kita menghormati, tak payah condemn. Dan aku sendiri pun, kita orang ni buat video siap, tak ada benda. Tapi kita orang tak ada nak condemn orang cerita sebenarnya tak ada apa-apa, nak cakap belagak, tak ada lah kan. Mungkin waktu tu dia kena time nasib dia tak baik kan. Tak payahlah nak ni. Okay guys. Kan nak marah. Cuma kita menghormati orang. Itu anjuran Nabi kita ajar. Lagi berapa kilometer? 5.9. Baru 2 kilometer jalan. Okay. Dia jalan dia ni macam korang nak pergi macam air terjun kan. Macam tu lah. Ya. Lebih kurang kan. Macam nak masuk air terjun ke apa. Macam tu lah dia punya situasi. Tu macam aku cakap tadi lah, kalau bawa isteri ke anak ke, memang tak sesuai lah. Memang tak sesuai sangat lah. Takut jadi apa-apa. Tu je. Mungkin kita berani kan. Anak bini kita nanti jadi kesian pula. Okay, jalan memang kecil. Kejut aku batu. Tak ni kalau tak ikut map kan, macam kita tak tahu, kita redah memang rasa macam tak teruskan. Kita dah teruskan kita ni tak tahu ujung pangkal ni. Tapi sebab ada map kan, dia suruh terus, kita orang terus lah. Kalau memang tak ada map, tak ikut map, tak pernah lalu. Sebab tak tahu ujung dia macam mana, kita orang tak pernah naik lah first time. Kalau nak lalu jalan ni tak, kalau tak pakai map kita memang betul ke ni? Betul ke ni? Ni tembok ke mana ni kan? Tak tahu punca. Dia orang macam tak ada signboard apa semua. Lepas tu berapa kilometer jalan-jalan, pasal tak sampai-sampai. Tapi kalau dalam map ni memang jauh jugalah. Bawa slow macam ni, lambatlah sampai. Batu penanda. Batu yang tanda ni kilometer ni. So jalan memang ada batu penanda. So video ni mungkin panjang, akan ada 2 part kot. Akan dipotong 1 part, 2 part. Mungkin 1 part naik, 1 part turun lah. Untuk channel aku kemungkinan akan letak raw video kot, yang tanpa editnya. Kalau korang nak tengok video penuh yang berjam-jam tu, tengok di dalam YouTube Code 21. Sebab siapa yang rajin tengok berjam-jam ni sepanjang perjalanan kita yang tanpa edit. Sebab yelah, kalau siapa rajin, kadang-kadang dia akan nampak something kan. Kita tengok sampai habis. Cuma kadang-kadang mata orang sharp tu memang
Macam video yang pertama lah, yang ada bawah lengan aku tu. Tu kita pun tak perasan. Bawah lengan lah. Yang kita keluar tu. Yang apa? Jaga kepala tu. Oh. Yang tu Siapa share? apa? Ada siapa kita? Ada orang share tu yang agak viral dekat situ lah. Apa point pada apa? Tu tak tahulah memang kepala ke ataupun macam memang colour rumput tu kat situ memang coklat ke. Yang tu tak tahu lah, tak tahu. Kita masa kat situ tak ada rasa apa pun. Biasalah. Wallahualam lah. Ya. Macam video edit korang boleh tengok dekat Farhan Jamal. Aku kemungkinan aku tak cakap. Aku kemungkinan aku akan letak raw video dekat aku punya channel. Siapa yang rajin nak tengok, boleh lah tengok sepanjang perjalanan ni tanpa cut dekat aku punya kamera tu. Kalau aku pula tak bergerak, statik je dekat apa, macam dashcam lah. Kalau yang Farhan Jamal dia gerak-gerak apa, dia pegang dia punya tu. So aku nak macam apa, aku upgrade lah aku punya kereta. Bukan upgrade lah, macam apa, setting dia. Aku punya kamera senang letak kan, senang cabut kan. Macam ikut. Yang ni kalau aku cabut nak pasang balik. Berjenuh, tadi pun terjenuh lah. Tadi kita orang lambat sikit pasal duk pasang kamera ni. Kalau tak kita orang nak gedah lah. Tapi sebab posisi kamera tu jadi macam tak syok lah. Kita orang setting Kita setting balik ke ataskan, ke bawahkan, ketatkan betul-betul ni baru kita orang jalan. Okay. Setakat ni masih belum ada apa-apa lah yang apa mencurigakan, Pelik. Bunyi-bunyian yang pelik ke pun tak ada. Dia kalau aku buka tingkap, ada lah bunyi binatang-binatang lah. Tak ada bunyi pelik-pelik. Bunyi unggas. Bunyi apa, cengkerik. Sebenarnya aku agak ngantuk. Aku dah pagi tadi aku kerja kan. Bila kerja, lepas tu pergi sembahyang Jumaat. Aku pagi tadi ada kat Perak kerja apa semua. Waktu tidur sekejap lah lepas sembahyang Jumaat tu, kemas-kemas barang, terus gerak pergi Selangor, pergi Shah Alam. So kita aku sampai pun dah lewat sebab jam. So tidur sekejap lah, setengah jam macam tu tadi. Terus jalan buat video nak pergi Bukit Fraser ni. So tidur hanya berapa jam berehat daripada kerja pagi tadi. So memang agak letih lah kalau kau dengar aku sangap. Aku menguap tu. Dah beberapa kali menguap lah. Barai lah, mata barai. Tapi demi you guys, demi all guys. Untuk anda kalian. Aduh. Orang ni kena melawak sikit. Kalau tak jadi macam bosan. Jadi ngantuk lah. Gelak-gelak sikit hilang ngantuk. Tu kalau buat seorang lagi lah boring. Aku buat laju je. Dia seorang ni elak boring pun satu je. Boring kau apa seorang? Kau tak ada benda nak borak. Takkan nak bercakap 2 jam. Popek bercakap. Tak berhenti seorang. Kalau macam tempat-tempat simple boleh lah. Tempat-tempat macam tu boleh lah buat seorang kau. Yang jalan pendek-pendek ke apa. Kan macam dekat-dekat dengan rumah yang korangnya rasa creepy. Tapi kalau panjang-panjang ni memang bosan lah. Berapa jam tu? Sejam lebih. Kau apa dah ni? Punya kereta tadi jam. Kita tak nampak. Kereta tak nampak. Aku punya tu dia apa? Dia ada berkabus. Dan 229. 229. Gerak tadi ke 1 sejam lebih. Ngantuk ni. Ngantuk gila ni. Makan lah kau punya coklat lah. Aku tak boleh guna Nescafe. Guna Nescafe dia jadi macam nak demam. Sakit tekak. Yang
yang okey tu yang teh hijau. Oh, teh hijau. Teh hijau aku memang aku boleh. Nothing lah. Ya, kau teh hijau yang murah. Dia ada teh hijau macam jasmine apa benda lah nama tu. Aku memang teh hijau tu tiap-tiap pagi aku akan minum. Lepas tu kalau macam jalan jauh ni aku akan tu tiap-tiap pagi tu bukan Starbucks. Tiap-tiap pagi tu aku bancuk teh hijau tak ada gula. Lepas tu teh hijau ni dia ada kafe. Kalau teh hijau tu yang aku pening. Tak. Cerah. Kalau tanpa gula tu, lagilah aku pening. Ya, kau pening kepala? Kafein tinggi ke? Tak tahu. Dia akan peluh. Tapi aku pening lah kalau teh hijau. Tapi kalau Nescafe, aku okey. Nescafe sebab dia manis tu. Okey lah. Aku memang minum teh hijau pagi tu minum teh hijau tanpa gula lah. Bila kalau macam jalan jauh ni nak baju kot mana. Tapi kalau teh hijau dia macam tadi aku makan, aku minum tangan tu aja fokus. Mungkin kau orang kot. Ya. Tapi aku teh hijau tak pening. Aku kalau pagi-pagi teh hijau aku dulu ada je beli. Tapi mungkin pening tu bagus. Apa dia buang macam buang lemak gitu kan. Dia macam apa serap kau punya lemak tu yang buat apa tak selesa kan, pening. Cuba kalau nak bekerja susah, pening. Ya aku tak amal lah teh hijau. So aku minum teh hijau untuk pecah peluh. Kau akan jadi berpeluh macam mandi. Tu aku tak kena lah itu. Aku pening je. Tapi kalau tak jogging tak jadi. Macam aku akan jogging PJ apa kan. Dia akan jadi peluh. Boleh Pi? Dia dah Mesti sikit Yang bawah ni. Oh kotak kot. Kotak mainan. Allahualam. Aku tak nampak pasal aku pun. Dia tu kotak. Ini kotak lah. Tengok. Aduh, bunyi ni aku strap ni nak je. Kotak. Apa? Macam makanan dia orang buang sesipah. Alah hai mentaliti ke. Pihak Malaysia kelas ketiga ni. Bunyi cekrik Bunyi unggas biasa lah. Macam dia punya kotak. Aku nampak macam benda berharga kan. Rasa macam 2.6 km 5 minit lagi. Tak rasa macam dah lama berjalan. Tapi tak sampai-sampai. Tak, memang kena sedua pun jalan ni pun tak boleh laju. Alah belok kiri kanan. Cakap ni just satu lori tu je lah yang kita jumpa. Tak ada orang naik kereta apa turun ataupun naik yang bawa family ke apa. Bawa family family trip malam-malam macam ni memang sangat tak, orang kata efisien lah. Kalau terdesak pun fikir balik lah. Tak balik lah. Baik, menginap dulu kat Kuala Lumpur baru kan. Bahaya buat family. Besok pagi-pagi subuh-subuh ke apa. Boleh lagi. Okay, 2 km lagi Batu Penanda. Aku kamera ni dia aku sharpkan, aku setting dia jadi macam gimbal tau. So bila aku nak tengok ke atas tak boleh, ke bawah tak boleh. Dia akan straight ke depan dia. Tu lah problem. Kalau aku tak, dia boleh set yang tu, tapi jadi macam nanti kan bergoyang-goyang. Jadi bergoyang teruk lah. Tangan aku bergoyang tu. Ya, sama je macam tak pakai gimbal. Tapi kalau nak tengok ke atas tu jadi banyak. Ni boleh ke, tapi
melatih lagi. Tak fully Kalau nak tengok atas, aku rasa macam dia ada. Tapi jadi leceh. Dia macam Ke atas kan. lock tu. Kan? Bukan Oh gitu. ada dia punya ni. Ada punya setting ke atas ke bawah. Ada. Tapi jadi leceh lah Han. Oh, dia kena setting kau ke atas ke bawah. Penting kau nak Dia patutnya center. kau lock, jangan bergimbal. So kau boleh terus pergi ke atas. Ya, tapi dia jadi bergoyang. Kalau aku lock macam ni kan, benda ni kecil. So bila berjalan ni tangan aku jadi bergoyang-goyang. Macam ni dia akan jadi video ni nampak smooth lah. Kalau macam aku sengit ni, jalan ni still tegak ni. Kamera ni. Ni aku punya wide. Aku tengok sampai ke pokok wide. kerja ni yang untuk DJI ni tak wide. Dia macam ni lah, kecil. Dia punya sisi pandang dia kecil. Itu pun hantar video aku 12 gig lah. Kurang Tu paling besar kan. 4 gig. Dia 4 gig kan. Dia 4 gig. Kecil ke dia punya tu. Dia punya apa, saiz Kecil. pasangan dah rakam lama. Betul dia kecil lah gitu. Tapi dia ada yang 4K 4K. 4K dengan aku Okey lagi ni yang kau sejam kot dia dapat. komputer jahanam. Aku punya komputer kalau terakam 4K dia edit kan, Ya. dia jadi lag tu. Tak boleh support. Dia mungkin kena guna desktop 16,000. Kot subscriber banyak. Ada orang memang kalau dapat keuntungan kat situ pun, aku sebenarnya kalau kita orang dapat untung daripada video ni pun akan pergi ke situ juga, beli equipment, beli nak editing video kan. Memang benda yang kita lampu, minat. Kita orang pun apa nak improve lagi lah. Sebab lampu aku tengok harga beribu juga. Tapi dia macam luar negara, dia punya kamera macam night mode tau, warna hijau kan. Dia jadi macam putih. Jadi walaupun gelap macam ni, dia akan dia nampak semua. Tu ada kat luar negara lah. Syok sangat tengok tu. Kot lah dapat untung buat video ni, kita boleh beli benda-benda tu semua kan. Dia macam dashcam juga lah, tapi dia jadi sharp pasal memang terang lah. Tempat gelap pun akan nampak. So subscribe lah untuk bantu kita orang. Jangan lupa subscribe untuk semangat. Terima kasih lah pada yang dah subscribe pun, semua ada tengok, yang share, tengok. Ada yang komen membina kita orang pun. So bagus lah. Thank you banyak-banyak. Kata tak sabar untuk video yang seterusnya kan. Sebenarnya ada lah video, ada dah video untuk episod yang seterusnya tu. Belum edit lagi lah. Edit ambil masa, take time. Sebab nak tengok satu persatu video mana yang kalau macam part yang tak ada apa-apa, aku nak potong apa semua kan. Dia kena tengok. Kalau video tu sejam, sejam kena tengok. Oh ya. Berulang kali. Jadi sebenarnya untuk video FJ Seram ni memang akan take time lah. Tapi anda katalah kalau korang nak tengok video full, korang boleh terus pergi ke channel. Ada macam rakun lah. Ada binatang tadi. Cantik. Apa rakun ni? Aku pandang tu. Aku dia terus rakun. Okey, kita dah sampai ke rumah peranginan persekutuan. Ni apa? Pondok Bagat, tak ada bagat. Sebelah kiri kita Pondok Bagat. Pondok Bagat. Dah sampai dah ni. Ada papan tanda. Dia punya ni kot. Papan tanda. Ya, aku setting bagi dia macam boleh bergerak kod ni. Kod FPB. Alright. Okay, dari depan ni ada papan tanda. Okay, kat sini ada banglo lah, apa benda lah. Singapore House, Ken House. Kau ikut je lah ni kan. So kita orang nak cari tempat lepak saat nak turun. Ni Bukit Fraser. Okay, ni Bukit Fraser dia. Kita orang nak lepak dulu kat mana-mana yang boleh lepak. Ada McD tak? Kalau ada McD tadi kan syok kan. Dia makan sempoi. Tapi tak ada McD lah. Cameron Highland pun tak ada McD. Terasa sejuk lah. Sekejap, aku tengok suara orang.
Serius? Okay, Kod 21 dia dengar suara orang. Kau dengar macam mana? Dia cakap ke apa? Ya. Aku dengar, hey, Hey, jauh lah. Jauh macam tapi dekat. dalam hutan ni yang aku dengar. Okay, Kod 21 dengar suara hey lah dekat Dia hutan macam, hey, belah. sebab aku suluh tadi. Ha. Seolah-olah macam dia tegur aku lah, hey. Betul-betul kat tepi ni. Tapi dekat belah sini kalau yang Pulau Pagat tu ni belah kiri ni kan. Kiri kanan pun ada. Tapi tak ada orang pun. Memang tak ada lah. Sebab aku rasa macam Kau dengar jelas ke suara orang tu? memang jelas. Memang jelas. Hey. Macam lelaki perempuan. Macam suara pagat yang tua. Sebab aku ingat pagat tadi lah. Tapi memang Pulau Pagat tadi kosong kan. Okay, Kod 21 tadi bila sampai kat tempat ni dia kata dia dengar suara lah. Aku tak dengar sangat sebab aku duduk sebelah kiri. Dia macam, hey. Dia macam tegur aku apa? Tu yang ada orang nampak. Just aku, hey je. Dia macam hey yang menegur aku suluh-suluh tadi. Okay, ni balai polis Bukit Fraser. So inilah Bukit Fraser yang banyak kalau kat YouTube benda ni ada mercu tanda Bukit Fraser. Okay, ni dia Menara Jam Bukit Fraser. Ni. Sampai dah. Orang tidur dah kot ni. Tak ada makanan aku lapar. Habis roti hari. Aku Agak-agak ingat cukup. Aku dah makan dah tu. Tu dia tanya ni McD lah. So kita parking tu, kita keluar dulu. Nah, Ya. kita charge bateri dah. Tapi aku punya ni bagus lah. Aku Kita- pasang tu dia tak turun lah. Nah, kira tu. Kita berhenti lah. Aku charge kat power bank. Dah kerakam sikit lah kat bawah ni. Ada lain tau. Lain cantik punya cerita. Ada 4G aku hidup. Hidup lah. Yes lah. Ni Mrs. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita orang dah sampai. Sakit badan aku. Okey, dekat sini adalah Menara Jam. Sekarang ni dah jam menunjukkan pukul tengok jap. 2.42. Kita orang sampai dekat atas Bukit Fraser ni. Tempat ni memang cantik lah. Okey, tempat ni memang cantik. Sebenarnya ada balai polis kat sini. Kot nanti dia orang pandang pelik pula. Siapa ada orang pelawat tengah-tengah malam buta naik kan. Kini Menara Jam yang viral. Kalau orang kat Bukit Fraser diorang akan jumpa Menara Jam ni lah. Canggih tak handset kau? Kena guna cahaya. Oh, kau tak mati enjin? Okay, ni Bukit Fraser dia. Okay, ni Kod 21. Sejuk lah. Kat atas ni sejuk. Dia rasa macam kat kamera lah. Tapi tak adalah sampai berasap. Okay. Okay, so aku Farhan Jamal, pemilik akaun YouTube ni. Dah sampai ke atas Bukit Fraser ni. Kita orang dah buat review jalan menuju ke Bukit Fraser daripada pukul 12.30 tadi sampai ke pukul 2.45 tadi. Dan sepanjang kita orang berjalan menuju ke Bukit Fraser ni, tidak ada apa-apa perkara yang berlaku lah. Kecuali bila nak sampai tadi, Kod 21 dia ada dengar suara seperti orang panggil hey tadi. Dia hey macam tegur aku. Aku ingat macam pagat lah. Macam ada Suara orang pun lah. lebih kurang macam pagat. Kod 31 dia berhenti sat. Dia tengok mungkin ada orang tengah tegur dia. So bila tengok-tengok tak ada orang pula. Itu je yang berlaku. Memang tak ada orang. Seorang tidur. Tidur lah. Suasana pun ada sunyi. polis. Tu yang apa? Dalam filem tu. Tahu betul tak? Polis tu tengok pelik. Tadi macam ada orang jengah. Tapi ya. Oh, tak apa. Okay, dah sampai dah kat sini. So aku ingat aku matikan konten tu kat sini. Dan sebab aku nak charge video ni, nanti aku akan buat video yang untuk turun daripada ni lah, Bukit Fraser ni. Okay.